kita punya producer juga. Macam mana dia boleh tak tutup dia punya Alah, sekali-kala. Biasa kita belakang tabir, hari ni ke depan takbir kan. Takbir pula, tabir kan, ke depan tabir kan. Terlupa. Alah, itu pun nak marah dia orang ni. Okay, Olivia, kita nak cerita apa sebenarnya hari ni, Olivia ni? Dia suruh saya join dia punya live tapi dia tak cakap nak cakap pasal apa ini. Sebenarnya kita nak cakap, first kali kita nak cakap tentang harga barang ni, Nazrin. Apa Harga cerita barang? ni? Kenapa? Kenapa harga barang Hari tu kan YB Salahuddin ni dia bagi tahulah harga barang ni tak naik. Dia cakap harga barang tak naik dan mereka mengawal 11 barang asas dan dia confident yang mengatakan memang harga barang tak naik. Kalau harga barang naik, dia kata mesti ada orang komplain, dia kata. Dan hari ni kita dapatlah cerita-cerita daripada Malaysia Now yang mengatakan ramailah peniaga-peniaga yang mengadu sebenarnya tak semestinya kalau harga tak semestinya orang kata tak ada aduan tu maksudnya harga barang tak naik. Dan ramai peniaga yang mengadu juga sebenarnya harga barang memang naik, harga ayam naik, harga kalau macam meniaga cendol macam gula merah apa semua tu naik harga. Dan kalau dulu cendol diorang boleh jual RM3 tapi sekarang dia terpaksa jual RM4 ke RM5. Jadi apa komen Nazrin tentang kita punya YB ni? Tak tahu daripada mana dia dapat data tu. Okey, mula-mula sekali saya nak beritahu kita kena mulakan satu grup ataupun page apa tahu Salahuddin buat bangang apa hari ni. Ataupun Salahuddin buat hal apa hari ni ataupun Takik apa lagi bagi idea sikit. Alah, dia takut-takut dia play safe pula Takik lah. Sebab apa tahu? Salahuddin ni aku geram betul lah. Dia dok tekankan lagi kalau barang mahal mestilah orang dah komplain. Kepala hangguk. Kau nak apa ruang yang ada untuk komplain? Social media. Kau punya pegawai bukan nak baca social media pun. Kau pun tak baca kau punya social media. Betul? Kalau tak percaya, pergi kat page kau tu. Aku yakin Salahuddin berpuluh-puluh orang komen, beratus beribu orang komen kat dalam Facebook tu cakap harga barang mahal. Kau yang tak terima hakikat. Saya sebelum ni saya pernah penonton kat luar sana, saya pernah buat satu video cabaran kepada YB Salahuddin. Dia boleh tengok kat YouTube saya apa kata Nazrin. Saya minta kalau korang jumpa video tu viralkan biar sampai dekat mata dan telinga si Salahuddin ni. Sebab apa kan? Salah satu cara kalau nak berharap daripada data yang diberikan oleh pegawai saja tak guna, tak sampai. Jadi kalau nak betul-betul, jom saya volunteer jadi driver Salahuddin. Saya ambil Salahuddin kat Putrajaya, kita pergi round satu KL, kita pergi kedai Aceh, kita pergi shopping mall, kita pergi pasar, kita tengok sendiri perbezaan harga dulu dengan sekarang. Berapa sebenarnya harga barang naik? Kalau setakat pegang dokumen laporan daripada pegawai harga barang tak naik, memanglah sedap bercakap tak naik. Saya rasa mungkin mereka boleh guna kaedah sewaktu mereka pembangkang dulu. Guling-guling. Mereka begitu ambil kisah tentang isu ni, mereka memang betul-betul turun ke padang dan sebagainya. Jadi mereka kena praktikkan semula apa yang mereka buat suatu zaman mereka jadi pembangkang dulu. Cuba bayangkan menteri berguling depan office sendiri. Macam mana Salahuddin guling-guling depan office Salahuddin. Alamak. Yang paling kelakar tu dia kata takkanlah saya tak percaya cakap pegawai-pegawai saya kan. Bukan masalah percaya tak percaya, masalah pun kita tak tahu data mana dia orang guna. Sebab kalau saya tengok sendiri dalam Department of Statistik punya portal website, kita punya Jabatan Statistik punya website, jelas tertulis inflasi makanan. Jangan tengok secara general inflasi rendah. Tak, tengok setiap bahan dia ada barang tu, dia ada nilai inflasi sendiri. Ada yang naik 8%, 9%, 10%. Kat situ boleh tahu naik harga. Dan itu dekat level-level tertentu. Belum tengok lagi dekat sampai ke yang level terakhir sekali sebelum sampai kepada pengguna. Dah berapa kali naik dah bila dekat pengguna tu. Kenyataan kalau tak percaya kan, cuba tengok dekat barang-barang keperluan yang memang kau susah macam mana pun kau kena ada. Macam contoh susu budak naik harga. Betul tak? Beras. Sebenarnya beras daripada RM13 naik ke RM16. Beras biasa tu. Wow. Itu bukan ke kata bila dia kacau Syed Mokhtar punya bernas semua tu, dia kata nak pecahkan monopoli, sepatutnya turunkan harga. Sayur jangan cakap lah. Kalau rasa RM1 tak, kalau RM1 untuk sawi tu Tantan dapat satu tangkai je. Kalau sawi tu RM1. Wow. Sekarang ni kalau nak ambil yang sawi biasa tu dalam 3-4 tangkai dah harga RM3 lebih. Itu biasa kita dapat dekat dekat supermarket lah.
kesian kan kita disebab kena pula kita dapat menteri yang macam entahlah, dia rasa macam rakyat ni membohong bila kita komplain harga barang naik. Itulah yang saya kata ni Nazrin pelik. Diorang ni dia tak ada social media ke? Aduh. TikTok tak ada ke? Kalau Fahmi Fazil perasan. Dia kata bukan kerja dia. Dia jaga Kementerian Komunikasi. Dia tahu blog orang je. Dia tak baca ke komen? Takib, macam mana Takib ni? Apa Kalau perasan yang harga rahmah apa tu semua macam dah tak wujud dah. Macam kalau kita pergi restoran ke apa kan, benda-benda ni pun dah tak ada dah. Saya rasa tak pastilah nak kata apa. Dia orang ni memang tak turun ke padang tu yang sudah pastinya. Saya rasa kalau boleh mungkin Menteri Komunikasi boleh arahkan lah semua stesen TV, kalau boleh pergi turun ke pasar-pasar ni semua buat live. Tak payah kita pilih-pilih peniaga mana yang kita nak panggil. Betul, kan. betul. Kita buat live, tanya terus dekat situ. Lagi mudah caranya. Betul. Kena turun padang sendiri. Macam saya cakap lah, kalau nak pergi tu jangan pula pergi dengan escort berpuluh orang, lepas tu nak kena call dulu, nak kena sambut dengan kapet merah. Orang takkanlah dia dah tahu menteri nak datang, tak dapatlah kau pun tak dapatlah capai objektif yang kau nak tu. Sebab tu macam saya cakap, tak payah bawa pegawai. Jangan risau, Malaysia ni selamat, tak ada orang pegang pistol tepi jalan tak suka kau tembak, tak ada. Jangan risau, Malaysia selamat insya-Allah. Kalau takut tak apa, saya jadi bodyguard. Boleh? Free. Saya tak charge. Jangan risau Salahuddin. Awak duduk belakang, saya bawa kereta pun tak ada hal. Awak pakai mask semua kan, pakai topi biar orang tak kenal. Lepas tu kita pergi tengok sendiri. Dengar tanya orang sendiri. Tanya rakyat tepi jalan ni kan, yang tengah nak pergi pasar beli sayur ikan ni, tanya, naik tak harga sekarang? Kalau tak percaya tanya sendiri. Jangan buka mas. Orang takut nak bercakap dengan menteri kan. Kalau nanti bila buka mas naik tak agak okey lah. Mesti orang akan cakap samalah macam dia buat town hall hari tu. So Takib tadi Takib mention pasal menu rahmah kan. Kalau tak silap saya hari tu YB Salahuddin ni dikata menu rahmah tu adalah satu langkah yang apa orang kata macam dia kata menu rahmah ni macam salah satu jalan penyelesaian untuk kenaikan harga barang. Saya tengok itu langkah populis lah sebenarnya. Dia bukan satu langkah dalam jangka masa yang panjang. Kalau kita tengok pun sekarang ni mana ada dah restoran-restoran yang tawarkan harga rahmah ni semua dah pun. Jadi apa kesan dia sebenarnya? Benda ni tak sepatutnya tak sepatutnya kerajaan buat, sebab tak ada apa kesan, tak ada apa impak pun pada hakikatnya. Bahkan banyak saja orang miskin yang betul-betul miskin. Betul. Yang tak tahu tentang wujudan menu rahmah apa semua ni. Jadi benda macam ni saya rasa macam mana ya Nazrin? Menu rahmah ni bila diperkenalkan dulu, mungkinlah kan dia punya niat, orang kata niat bagus. Niat bagus. Dan juga kalau nak katakan sebagai satu penyelesaian kepada kenaikan harga barang, mengarut. Sebab apa kan, menu rahmah ni bukannya available kat semua tempat. Dan ia adalah jual barang yang dah diproses menjadi makanan. Maknanya kalau macam contohlah macam saya kerja kat sini dan saya memang memerlukan something yang macam tu, okeylah, save lah sikit belanja kan. Tapi to the extent only, bukannya menu rahmah tu boleh menurunkan harga barangan yang dijual kat kedai keperluan. Macam kalau saya dekat kawasan yang tak ada menu rahmah, nak tak nak saya kena pergi kedai juga. Kena beli sayur, kena beli ikan, kena beli apa benda, kena beli beras. So tak payahlah orang kata memperbesar amplify apa menu rahmah tu macam penyelesaian kepada semua benda kan. Tak ada lah, boleh lah tolong orang. Siap kata lagi mengurangkan inflasi dia kata. Itu yang tak boleh tahan tu, mengurangkan inflasi. Itulah saya cakap tadi. Kita kena ada satu group ataupun page Salahuddin cakap apa hari ini. Sebab semua ni boleh dijadikan koleksi tau. Seperti mana Rafizi dia ada kod-kod dia yang luar biasa tu, Salahuddin ni pun dia ada kod dia yang kita boleh guna pakai sampai bila-bila. Nazrin, jangan lebih-lebih sangat entam dia. Nanti dia naik stage dia nangis. Ingat lagi 2018 19. Sebab dia memahami kesusahan rakyat, dia kata. Salahuddin. Tak boleh tahan. Tapi itulah sebelum saya pun pernah cakap benda yang sama tau. Dia masalah amanah ni tau. Dia orang kekurangan leader, kekurangan pemimpin. Bila kekurangan pemimpin tu yang orang macam Salahuddin ni boleh pergi. Kau bayangkan kalau Salahuddin ni lah level pemimpin amanah, kau rasa macam mana? Apa masa depan amanah ni dalam pentadbiran negara ni? Salahuddin, Mak Sabu, Khalid Samad. Memang tak boleh pakai. Macam mana ni?
Formula. Diorang sebut formula je, saya ingat Rafizi. Cuba jangan komen formula. Sensitif tau perkataan formula tu. Dia Dah lah, sebutkan dia formula. Rafizi awak punya ahli parlimen kan? Kan? Oh, nanti dia tahu, oh aku cari budak ni ahli parlimen kan. Berkisah tentang Rafizi. Macam mana ni? Hari tu Rafizi ni dikritik. Siapa yang kritik dia? Puat Zakashi kritik Rafizi ni. Dia kata jangan sampai Rafizi turun, ringgit naik. Dan Rafizi kata dengan Puat Zakashi ni, dia cakap janganlah secara indirectly dia membalas kenyataan Puat tu, tapi kita fahamlah maksud dia. Dia kata janganlah macam dia kata lebih kurang macam jangan kritik lebih sangat lah. Dia kata jangan kritik lebih sangat sebab dia kata UMNO memerlukan Pakatan Harapan lebih daripada PH memerlukan UMNO. Macam mana ni Nazrin? Buat Zakashi yang cakap macam tu Ya, Rafizi yang cakap macam tu. Rafizi kata macam mana? Sebelah. Rafizi Puat ni menegur Rafizi. Dia kata jangan sampai rakyat kata Rafizi turun, ringgit naik. Dan Rafizi pula respon, dia kata dia macam tak sukalah bila Puat ni menegur dia ni. Jadi Rafizi ni kata, dia kata jangan jangan orang kata indirectly sebenarnya dia nak mention jangan tegur, jangan cakap lebih-lebih lah sebenarnya, sebab Pakatan Harapan dengan UMNO ni, UMNO yang memerlukan Pakatan Harapan lebih daripada PH memerlukan UMNO. Macam tu lah. Olivia, antara Puat Zakashi dengan Rafizi, Puat Zakashi ni veteran tau. Dah berzaman-zaman, bekas pengarah jasa semua kan. So nama agensi dijaga dulu jasa. Banyak jasa dia kan. Tapi kan, dia punya kecilnya peranan UMNO dalam kerajaan ni, Puat Zakashi tu pun boleh kena titik dengan Rafizi tau. Korang tak tahu malu ke? Orang Batu Pahat. Orang Batu Pahat. Ni aku nak tanya korang ni. Puat Zakashi tu korang punya ketua bahagian tau. Pemimpin UMNO kat sana tau. Rafizi, orang kata apa? Otek-otek apa perkataan dia? Dia apa? Otek-otek apa benda dia macam kotak-katik kan? Kotak-katikkan saja bahasa yang proper dia kan. Puat Zakashi tu je pun dia selamba je. Orang kata apa, diperkotak-katikkan. Tapi betul lah apa yang Puat tu tegur. Dia cakap dengan Rafizi, dia kata tak payah nak tepis sana sini sebenarnya. Dia kena dia kata Rafizi ni perlu memperkenalkan dasar ekonomi baru seperti macam ekonomi rakyat. Okey, dia benda yang betul kat sini. Satu, apa yang Puat Zakashi cakap tu betul. Yang kedua, apa yang Rafizi cakap tu pun betul. Faham tak? Memanglah apa kata apa benda yang Puat Zakashi cakap tu betul. Tapi apa yang Rafizi cakap pun betul. Korang UMNO apa benda sangat? Dia tukang parti lain je korang habis dah. Betul tu kan? Betul. Tadi sambung cakap pasal apa tadi tu? Yang mana? Sambunglah, dah lupa dah cakap apa tadi. Isu tak sambung tadi pasal Rafizi tadi tu apa benda? Yang mana? Dah lupa. Kita buka topik baru. Banyak topik. Kan? Okey Nazrin. Okey, kita tinggalkan sekejap Rafizi ni sebab saya pun dah banyak lagi benda nak kutuk ni. So, tentang isu ni, subsidi klinik kerajaan tu. Ditarik macam mana tu? Itulah. Dia bukan subsidi klinik. Dia yang setakat ni yang disahkan adalah subsidi kepada ubat-ubat pesakit mental. Ni bukan cerita bohong, dah keluar notis bermula bulan ni 1 bulan 6 2023. Pesakit-pesakit mental ke hospital-hospital ubat, sebab ubat dia mahal tau. Saya tengok harga tu macam ada yang ratus, ada yang ribu. Dia satu papan. Sebab bukanlah dia ada jenis-jenis ubat dia, semua mahal. Okey. Tu minta tolong korang tolong jaga kesihatan mental sendiri sekarang. Nak beli ubat pun mahal. Kena kerajaan tau, bukannya hospital swasta. Dan dia tarik subsidi tu yang kalau biasa dia orang bayar 2,000 sebulan dah, bukan sebulan lah, mungkin satu sesi dia ambil tu mungkin untuk 2-3 bulan ke macam tu kan. Dah kena bayar sampai 3,000, yang ratus-ratus dah semua bertambah, dah tak ada subsidi. So ini adalah satu benda yang tidak baik, sedangkan kesihatan mental ni sekarang antara fokus utama. Sebab dengan tekanan hidup, yelah korang pun tahu harga barang mahal, ini mahal, itu mahal, ini nak kena bayar, itu nak kena bayar. Duduk kat bandar besar, gaji banyak mana pun tak cukup. Lepas tu tiba-tiba kena label T20. Stresnya kan. Betul. Kalau kata kat KL ni 16,000 dah kira T20. Habis kalau dah ubat je 3,000.
Ubat sakit mental je ada 3,000 tau. Bukan sikit. 5,000 dekat bandar pun dah kira miskin dah. Miskin Betul. bandar. Kalau dapatan isi rumah 5,000 bandar ni miskin. Ya, betul. Jadi berbalik pasal subsidi kesihatan ni tadi kan. Ada banyak lagi sebenarnya yang ura-ura kabar angin yang dah disahkan lah macam-macam lagi lah. Tapi kena ingat kerajaan kita ni dari segi bajet kesihatan sangat kecil. Kita selalu bandingkan apa yang kita ada dengan negara-negara luar kan. Jadi untuk sekali ini kita bandingkan benda yang sama. Negara-negara maju bajet kesihatan mereka adalah sekitar 6, itu paling busuk lah, 6, 7, dan biasa kalau negara lagi besar sampai 10% atau 12% daripada KDNK negara tau. Bukan sikit. Dan kalau kita tengok dekat Malaysia, kita punya KDNK untuk 2022 lebih kurang 1.6 trilion KDNK, dan kita punya bajet kesihatan berapa je untuk bajet 2023? 36 bilion je. Sikit, 2.25%. Apa kegilanya? Yang bawah sikit daripada kita ni siapa tau? Macam negara India, macam Indonesia. Tak kita nak sama macam diorang. Dan kalau anda pertikaikan, alah kau nak bajet kesihatan banyak tapi tak nak bayar cukai. Jap, siapa yang hapuskan GST? Siapa yang hapuskan GST? Betul. 2018 pun patut kita collect setahun 21 bilion tau. Kalau sampai 2023 sebab dia ada cukai yang progresif. Regresif ke progresif? Apa perkataan dia tu? Cukai progresif. Cukai berdasarkan kepenggunaan. Jadi kalau daripada 2018 sampai 2023 patutnya cukai kita dah berpuluh-puluh bilion tau setahun. Boleh senang easy nak cover kesihatan. Jadi ini bukan benda main-main. Sebab kita dah kau bayangkan dah lah kita yalah nak cari rezeki sana sini apa semua kan, kena tax, lepas tu nak kena barang harga mahal apa semua kan. Nak pergi hospital pun makin susah. Betul. Nak kena bayar itu, bayar ini, apa ubat ni makin naik ni harga. Payah. Ya. Olivia? Setakat yang saya baca Nazrin, setakat ni sudah 174 negara kot yang melaksanakan GST. Tapi Malaysia pada ketika banyak negara dah melaksanakan GST, kita pula pergi reverse ke belakang. Betul. Ini silap kita hari tu. Dan kita memang tertinggal jauh lah. Sedangkan kalau kata GST tu tak bagus, manakan 174 negara yang sanggup melaksanakan GST? Kan? Betul. Tapi disebabkan kerajaan PH 22 bulan dan disebabkan kempen PRU 14 diorang yang kata GST membebankan lah apalah semua. Bila jadi kerajaan, itu yang pertama sekali diorang buang. Dan lepas tu ada hati pula nak letak GST, nak letak tax yang tak apa-apa punya tax. Dan sekarang hari tu saya tak ingat saya baca di mana, tapi Ahmad Maslan ada mention lagi tahu tentang GST ni. Yang dia kalau boleh saya lebih kurang saya baca kalau boleh kita kena buat balik GST ni. So kalau katalah GST tu diperkenalkan semula dalam jangka waktu masa terdekat ni, Nazrin rasa apa akan jadi? Okey, kalau macam saya, Olivia, saya dulu memang penyokong kuat GST. Cakap apa, kau nak cakap apa, cakap lah. Bagi aku GST adalah penyelesaian terbaik untuk masalah macam banyak masalah. Bukanlah penyelesaian masalah secara keseluruhan, tapi banyak benda kita boleh settle kalau kita boleh laksanakan GST balik. Tetapi tiru trademark orang marah dia nanti kan. Kena ingat, sepatutnya benda tu dilaksanakan ketika keadaan ekonomi baik, di mana semua orang dalam keadaan okey apa semua, bukan keseluruhan tapi majoriti orang semua okey. Macam tahun 2018, 2017, 2016 tu patut okey. Ekonomi tengah boom. Masa tu longest bull run in the stock market masa tu. Memang okey apa semua. Tapi sekarang kita ni tengah pasca pandemik dan orang masih terkial-kial, dan kegagalan kerajaan untuk membantu mengurangkan beban kepada kos sara hidup rakyat pun jelas dan nyata kegagalan tersebut. Jadi kalau nak laksanakan, make sure kita selesaikan dulu masalah utama, iaitu kena kawal dulu kenaikan kos-kos barang-barang keperluan ni. Macam mana? Ada panggilan sikit. Macam mana nak selesaikan tu? Tu boleh panggil saya, kawan-kawan, kita datang office, kita cerita sikit lah. Takkan cerita kat sini kan? Okey, ada ni sekejap Firdaus.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan teruskan. Tak apa, saya tunggu dulu, saya dengar dulu, saya boleh minta maaf. Saya dengar dulu. Dengar dulu. Orang suruh bercakap dia pergi mute pula. Firdaus. Dengar dulu dia kata. Okey, tadi Nazrin sambung. Itulah. Bila kalau kena kacau lupa. Dia cakap pasal apa tadi? GST. Pasal GST. Laksana sesuai ke tidak? Itulah, kita dah terlepas satu window of opportunity untuk laksanakan GST. Tapi kan, macam saya cakap tadi lah, kita perlu laksanakan beberapa mekanisme untuk bantu kawal harga barang ni. Dan perlukan perbincangan yang lebih. Kita bincang kat sini tak guna lah tu saya cakap. Kau lah datang panggil datang Putrajaya. Tapi kan disebabkan GST itulah kita survive masa pandemik tu kan. Boleh dikatakan sedemikian lah kan. Sebab dia punya collection tu kan. Membuatkan negara kita survive untuk dalam fasa pertama 2 tahun semasa pandemik tu. Bila ada apa 2018 3 bulan pada orang PH pemerintah kan. Lepas tu. Tapi kan saya kalau betul dia nak buat, saya tak sabar nak tengok sebab dia orang lah orang yang sama berguling-guling tak nak GST, tiba-tiba dia nak buat tu. Tu mesti kelakar tu. Sebenarnya saya tak sabar nak tengok Lim Guan Eng. Nyanyi lagu pejuang GST, nyanyi lagu A B C D. Saya nak tengok macam mana dia menyokong GST. menyokong GST. Saya nak tengok macam mana YB Salahuddin menyokong pelaksanaan GST. Saya nak dengar macam mana Anwar Ibrahim menyokong pelaksanaan GST. Saya nak dengar juga pejuang harga minyak kita, YB Rafizi Ramli menyokong GST. Kan. Muka-muka ni banyak lagi lah. Mat Sabu, saya haraplah Mat Sabu tak tidur kat tepi longkang piket untuk kerajaan sendiri. Takkan kot. Banyak benda dia orang nak buat tu kan. Pakai baju kuning. Tak tahulah macam mana. So, okey, Nazrin. Setakat ni, apakah kejayaan Anwar Ibrahim? Kejayaan Anwar Ibrahim itu kena betapa 3 hari 3 malam nak jumpa jawapan tu. Tapi macam YB Virus selalu cakap lah, dia boleh diberi gelaran Bapak Tarik Subsidi. Bapa tarik subsidi. Bapak macam kasar sangat. Setakat ni dah ada 2 gelaran kot. Bapak Saman Negara, Bapak tarik subsidi, lagi apa lagi lepas tu? Betul. Sebab banyak kan yang tarik kan? Ya, banyak sangat. Siapa lagi yang boleh bagi gelaran dekat kita punya Perdana Menteri? Kita ada Bapak Saman Negara, Bapak tarik subsidi, Bapak apa lagi? Macam-macam bapak lah. Bapak Nurul Izzah. Bapak pelakon negara. Bapak Nurul Izzah. Bapak Nurul Izzah. Bapak pelakon negara. Betul. Ini memanglah kalau saya ada anugerah untuk pelakon terbaik pun saya akan bagi dekat Anwar Ibrahim. Yelah, kalau kita cerita pasal subsidi-subsidi yang kerajaan Madani ni tarik pertama sekali tengok yang pasal elektrik tu kan. Sebab saya tak pasti macam mana yang dia nak kira. Yang saya faham adalah berdasarkan kepenggunaan. Kalau dia punya penggunaan tu level T20 walaupun dia golongan M40, dia terpaksa bayar lebih. Macam contoh sekarang ni cuaca panas. Mungkin ada setengah rumah yang M40 baru level M40 kot, tapi ada 2-3 aircon. Cuaca panas, memang panas betul loh. Kadang-kadang tempat tu ya Rabbi, buka aircon full blast lah kan. Itu mau 200-300 bulan tu. Adakah dia golongan T20? Tidak, tapi dia kena rate T20. Betul. Itu contoh je lah kan. Penggunaan. Dia boleh jimat 4.16 bilion tau untuk subsidi tarif elektrik tu. Kira kalau untuk pada dia itu adalah satu kebaikan lah, sebab kerajaan boleh jimat 4.16 bilion subsidi elektrik. Bayangkan. Tapi kita tak tahu duit tu dia nak salurkan dekat mana. Diorang ni, kerajaan ni kan, bukan kerajaan lah. Sebenarnya kita kena sebut daripada atas. Sebab polisi-polisi kerajaan ni apa-apa hal pun Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri macam Anwar Ibrahim ni kan, boleh ke sebut nama Anwar Ibrahim waktu live ni? Tak usah kena ban nanti kan. Boleh, asal jangan sebut Lim Kit Siang. Okey, Papa Non, Abang Non ni kan, dia masalah dia macam ni lah. Dia daripada dulu lagi dia nak berjimat aja, tapi dia boleh pergi overseas berpuluh-puluh kali Yelah. habiskan duit rakyat tanpa bawa balik apa-apa pelaburan yang signifikan, yang real ke apa benda, tak ada pun. Tapi bila time rakyat dia suruh berjimat. Bila masa dia nak buat kerja Perdana Menteri? Terus dia pergi rasmi majlis, pergi macam orang macam ketua kampung pula kerja dia. Meraihkan jemputan lah, lepas tu pergi overseas lah. Bila masa dia buat kerja sebagai Menteri Kewangan, sebagai Perdana Menteri, kita pun tak tahu kan.
Tapi dia bolehlah bagi alasan, oh saya akan ni pegawai-pegawai saya, akan ni pegawai-pegawai saya. Tapi kalau kita kerja dekat syarikat, macam saya cakap dengan Abang Zam semalam, kalau kita bekerja dekat syarikat, contoh macam Nazrin ni manager, ada pula senior manager, dan kita ni orang-orang pekerja lah. Jadi bila senior manager tu tanya apa yang Nazrin dah buat hari ni, so nanti Nazrin jawab, oh saya dah arahkan pekerja-pekerja saya buat macam tu. Rasa-rasa senior manager tu dia mengamuk ke tak dengan jawapan macam tu? Tapi lebih kurang macam tu lah kot. Kan? Hai. Cepat. Kejayaan Anwar Ibrahim. Tak cakap apa Olivia dah. Macam saya cakap, betapa 3 hari 3 malam pun tak boleh nak sebut. Kecuali filem Anto Story tak nak cerita. Tak laku. Macam mana? Nak cakap kejayaan macam mana? Kalau kita consider ditayang di dalam Pawagam adalah satu kejayaan, maka kita boleh kata filem The Untold Story ni berjaya. Kalau dia punya benchmarknya macam tu lah. Kalau benchmark dia setakat masuk Pawagam berjaya, okay fine, berjaya. Tapi kalau nak tengok kutipan tiket, tolak dengan tiket yang apa, bukan kroni lah, free punya penjilat-penjilat nak bodek Anwar Ibrahim kan, jadi dia terpaksa beli tiket banyak-banyak. Kalau tolak tu semua, macam mana nak kira dia sebagai satu kejayaan? Apa lagi? Potong gaji menteri 20%. Bukan semua dia tak, yang saya dengar dulu kan, Anwar Ibrahim kata dia tak nak ambil gaji, tapi dengan cerita cuba potong sikit je kan. 20% dia punya gaji. Tak tahu. Sebab dekat sini dia kata potong gaji menteri 20%. Kejayaan 100 hari ni sebenarnya. Oh, kejayaan 100 hari. Oh, dah ada kat situ. Okey, menarik juga nak tahu juga potong ni. Gaji menteri. Tapi kita pun tak tahu gaji menteri mana yang dia potong 20%. Mungkin dia kan jenis yang suka bagi orang kata bagi announcement dulu, baru buat kemudian. Macam contoh dia bagi bagi projek, menambah bajet, itu kan memang kepakaran dia. Tapi sebenarnya benda tu tak ada dalam senarai bajet yang dia dah bentangkan. Itulah saya kata, Olivia, kata kejayaan apa tu? Kalau tak tolong penonton kita ada beberapa orang ni, kalau boleh bagi tahu apa kejayaan Anwar setakat ni yang jujur lah. Kalau korang kita bukan nak kata tak boleh nak puji lah kan. Boleh je kalau benda tu betul lah. Just kalau ada sikit, sebab saya memang orang kata apa, blur, tak ada langsung dalam kepala nak fikirkan apa kejayaan Anwar ni. Macam mana kita nak fikir tu? Bahan nak fikir pasal kejayaan dia. Yelah, kita kenalah memuji sebab dia kan kira Perdana Menteri yang yelah kebanyakan penyokong-penyokong PH dan penyokong-penyokong UMNO semua kan dah memuji Anwar Ibrahim. Dan baru tadi pagi Olivia, saya I have to stop you there. Here you kata memuji, dia orang bukan memuji, dia orang menjilat. Itu adalah dua benda yang berbeza. Memuji dengan menjilat ni lain. Pagi tadi saya terbaca ada satu orang ni dia komen di media sosial, dia kata ekonomi kita pada zaman PHBN ni menaik. Apa dia? Macam mana? Ekonomi kita pada zaman PHBN ni menaik. Tapi saya tak tahulah apa yang maksudnya menaik tu. Tak tahu menaik berapa peratus, dia tak tulis. Tapi dia kata bila dia berniaga, dia okey. Dia kata kalau nak dibandingkan zaman Ismail Sabri, zaman Muhyiddin dan zaman-zaman sebelum ni lah, dia cakap. Olivia, kalau kau jumpa orang macam tu, kau buka selipar, cabut, kau lempar. Kau tanya dia nak selipar kiri ke selipar kanan. Ekonomi. Apa yang menaik? Ekonomi menaik, apa yang menaik? Cubalah baca betul-betul apa benda naik. Adakah dia punya KDNK menaik? Apa yang menaik tu? Ekonomi. Lepas tu kau berniaga okey, orang lain tak okey, kau kata semua orang okey, aku okey je. Kepala hangguk dia. Ya. Lepas tu nak banding dengan Ismail Sabri dengan Muhyiddin Yassin. Itu zaman COVID bang. Hey, kau jangan aku buka selipar saiz 12 kau. Marah aku orang macam ni tau. Apa benda kau orang mengarut cakap macam tu? Kau berniaga bagus, kau punya viral, orang lain punya tak jalan, kau kata ekonomi kau seorang bagus. Okey Nazrin, ni serius sikit Sekejap saya ada kenyataan Nur Jazlan dekat sini. Dia tanyalah, dia kata sekejap saya rujuk sekejap apa yang dia tanya. Sekejap kawan-kawan, bagi saya mana tadi? Saya ada simpan tadi dia punya ni. Jap. Nur Jazlan ni dia kata
Dia mempersoalkan tindakan penyokong DAP yang masih berdiam diri sama ada menyokong calon Barisan Nasional atau sebaliknya. Lepas tu, dia cakap jangan asyik tuding pada UMNO je. Tengok UMNO sokong DAP atau tidak. Beri kerjasama atau sebaliknya. Penyokong DAP kenapa diam? Kita tak pernah dengar sebarang kenyataan daripada penyokong DAP. Sama ada mereka ni menyokong calon Barisan Nasional atau tidak sewaktu PRN nanti. Macam mana tu Nazrin? Itulah aku Sebab kata. di media sosial kita tengok Saitro Barisan Nasional dan PH ni mengalahkan Saitro RBA. Dia punya sokongan tu. So macam mana tu? Itulah kata UMNO ni kan, aduh bengapnya boleh tahan jugalah. Orang macam apa, takkanlah korang tak ada kawan-kawan yang berbangsa Cina yang boleh baca surat khabar Cina, ataupun mereka yang ada circle dengan orang DAP apa semua. Cakap terus terang takkan ada seorang pun ahli DAP yang akan kata, oh sekarang UMNO sudah bagus Tak ada. Tak ada. Kau berangan. Korang ya bergaduh dengan kawan-kawan seperjuangan yang tak nak sokong DAP. Korang maki, kau buat troll, kau macam-macam kau sanggup. DAP tu macam-macam cakap kat korang, yang itu yang korang jilat. Apa kebengap korang ni? Akal tu letak kat mana? Cuba fikir sikit. Yelah, dan mereka ada kata macam DAP tu sebenarnya dah okey. Aduh, tak tahulah. Macam saya cakap tadi lah, dia punya bengap yang tak boleh nak ubat dari orang ni. Bukan semua, sebahagian tu lah yang menjilat tu lah, marah orang UMNO semua nanti kan. Bukan semua. Saya tahu ramai yang okey, yang tak suka dengan DAP ni. Tapi saya nak cakap pasal tentang mereka-mereka yang tiba-tiba menjadi penjilat ni. Dia macam Olivia cakap tadi lah, RBA pun tak ada lebih-lebih nak puji PH. Orang UMNO lebih-lebih puji PH. Apa ada job vacancy dalam RBA ke yang korang nak sangat berebut? Berebut dana, berebut funding untuk memuji kerajaan. Laju sangat buat kerja, bukan main. Laju dari tangan Sanggup bergaduh dengan kawan-kawan semua. Cakap DAP sekarang bagus. Tengok kita dah berjaya tundukkan DAP. Ini nak sebut sikit Kita ambil satulah. Simbolik kepada himpunan yang ramai-ramai itu apa? Kerajaan Perpaduan apa benda? Yang itu datang DAP datang berpetisi semua tu. Convention Kerajaan Perpaduan tu. Nazrin, Convention Kerajaan Perpaduan. Ujung dia ang. Perpaduan. Jadi cuba tengok apa yang berlaku adalah korang membiarkan korang punya selama ni musuh. Korang baru lepas berperang, lepas tu yang sebelum ni musuh korang yang korang jadi ally kan, korang jemput masuk ke istana korang, kubu korang. Kalau dalam peperangan itu bermaksud korang dah kalah. Diorang datang, diorang conquer tempat korang. Kalau korang bijak, kalau korang tak kalah, korang buat satu tempat yang neutral. Semua orang boleh datang as equal. Ini tidak. Macam tu lah. Itu contoh dia. Okey, so faham tak apa yang Nazrin cerita, apa yang kita punya Faham tak faham, aku peduli apa. Boleh tangkap tak apa yang cakap tu? Kan? Kau ingat orang UMNO faham ke aku cakap? Di mana dia orang nak faham? Okey, Nazrin, macam ni, serius lagi. Sebab hari tu ada survey menyatakan sentimen orang Melayu UMNO ni 51% dah beralih kepada Perikatan Nasional. Rasa-rasa betul tak? Silap lebih kot. Siapa yang saya cerita pasal politik ke apa benda kan, especially orang Melayu ni tak ada makna lah dia orang nak bagi sokongan kepada kerajaan PH ni ataupun pada UMNO ke. Itulah kan UMNO ni korang selama ni korang tak ada ideologi ataupun polisi ekonomi yang korang jadikan sebagai core kepada korang punya perjuangan parti. Jangan cerita pasal Najib Razak lah, dia power ekonomi walaupun benda tu datang daripada Najib Razak, daripada dia punya penasihat, bukan datang daripada parti. Korang sebagai parti yang korang perjuangkan selama ni adalah bangsa dan agama. Itu dia dulu berpuluh tahun, 77 tahun. Tiba-tiba tahun ni nak jadi moderate punya parti. Mana boleh? Betul? Bila kau dah puang, bila kau dah dah duduk mulut dengan DAP ni muah ni. Terpaksa buat gaya. Jadi korang dah tolak sebab selama ni kau menjadikan DAP ni sebagai the boogeyman apa semua. Kau dah tolak tepi kau punya ideologi polisi dan ideologi bangsa dan agama ni. Apa yang tinggal dalam tu? Apa perjuangan korang sekarang?
Takat jilat PH, jilat Abang Non je. Itu je kau punya polisi sekarang. Apa polisi sekarang? Saya minta orang UMNO kalau ada pergi tanya kat kau punya ketua bahagian, kau punya apa polisi UMNO sekarang? Apa dia? Olivia, tahu apa polisi dia orang sekarang? Menjinakkan DAP. Menjinakkan DAP lagi. Dia orang mana ni? Dia nak menjinakkan DAP dan nak menjadi tuan kepada DAP. Tadi saya baru tengok ada satu video tadi. Saya tak sempat nak bagi kat kita punya producer untuk letak klip tu. Ini adalah video Presiden Laskar Cyber. Lokman Adam kan, dia punya backup kenapa Lim Kit Siang dapat Tan Sri, maknanya kita dah berjaya menundukkan DAP. Aku cabar kau cakap macam tu kat muka Kit Siang, cakap macam tu kat muka orang DAP. Betul ke DAP dah tunduk pada UMNO? Aku cabar Lokman cakap macam tu. Kau cakap depan kau punya Laskar Cyber, sedar dia orang semua sama bengap macam kau. Cuma kau cakap dengan apa orang DAP. Panggil orang DAP, cakap depan. Lu sudah tunduk sama UMNO . Cakap kalau berani. Jangan bagi aku live . Semarang . Hai, kamu Nazrin live. Aduh, hai. Tak, betul kan? Cakap depan dia punya Laskar Cyber, sedap lah. DAP dah tunduk. DAP dah tunduk, lepas tu kalau dapat anugerah tu kira boleh lah kontrol, ikat Lim Kit Siang. Lim Kit Siang tu Lokman Adam masih pakai papers lagi, dia dah. Malah aku dah sebut, dia kata tak kena ban dia. I punya account dah memang kena shadow ban dah. Oh ya ke? Welcome to the club. Aduh. Tengok semua orang dah tergelak-gelak dah Nazrin punya komen. Itulah, itu yang Nazrin dia tak boleh keluar tu. Kalau itulah. keluar dia nanti aku. Betul, aku suka duduk belakang tabir. Aku selalu duduk belakang tabir sebab banyak benda memenat. Dia kalau dengan YB Viral lah, YB Viral ni dia kalau marah dia cakap-cakap macam tu. Tapi kalau bagi kat Nazrin dia lagi berganda-ganda kemarahan dia. Okey. Okey Nazrin, ada yang kata, ini kita masuk sikit lah pasal apa ni? Orang kata anugerah Tan Sri tu. Ada yang kata janganlah komen lebih-lebih tentang anugerah Tan Sri tu. Bukannya anugerah kerajaan, itu adalah titah YDPA. Itulah bila YDPA diorang libatkan ni susah nak cakap sebab kita menjunjung tinggi kita punya institusi diraja ni kan. Cuma kena faham kita adalah negara yang mengamalkan demokrasi perlembagaan. Apa saja even keputusan adalah berdasarkan dinasihatkan oleh Perdana Menteri. Sama juga dengan pemilihan penganugerahan title-title ni. Bukannya YDPA, dia ada yang sebahagian yang YDPA pilih sendiri. Tapi orang-orang politik biasanya ni adalah berdasarkan recommendation. Jadi bukan kita nak kata Agung apa salah ke tidak. Tak, jangan salah faham. Yang kita salahkan adalah kena ingat macam saya cakap tadi. Siapa Lim Kit Siang ni? Korang kena Google dulu. Korang kena tahu siapa dia ni. Macam orang lain daripada DAP tu mungkin saya tak berapa ada masalah sangat, tapi ini adalah Lim Kit Siang. Saya tak boleh nak sebut, saya takut nanti kan tak pasal-pasal SKMM panggil. Tapi anda Google sendiri, anda akan tahu. Kalau tak puas hati juga tak apa, pergi kat Facebook saya Nazrin Nurani, saya dah letak apa yang Lim Kit Siang kata dan dah buat. Jadi macam saya cakap tadi, anugerah tu datang recommendation daripada Perdana Menteri, daripada kerajaan lah kan. Saya tak pastilah siapa yang bagi nama tu. Tak adalah saya nak kata Anwar bagi nama ke apa kan. Mungkin Zahid bagi nama, mungkin orang lain bagi nama, tapi daripada kerajaan lah kan. Jadi dekat sini UMNO yang dari dulu, daripada sebelum merdeka, melawan penjajah, apa benda semua, berlawan dengan DAP berpuluh-puluh tahun. Takkan korang tak tahu sejarah? Takkan korang tak tahu apa yang si Lim Kit Siang dah buat? Lepas tu kau boleh backup lagi pula. Biasalah tu apa benda. Kepala hangguk dia lah, kau tak ada. Come on lah, macam saya cakap tadi lah, kalau korang dah buang perjuangan korang selama ni, apa lagi yang tinggal dengan UMNO? Korang tak ada nak cerita berjuang pasal harga minyak turun, tak ada. Itu bukan korang punya perjuangan. Selama ni adalah bangsa dan agama. Kau buang benda tu ke longkang, apa yang tinggal? Betul. Apa yang tinggal? Tanya ni kalau ada share video ni kat grup-grup UMNO. Share. Share. Biar ada orang tahu sendiri. Apa yang tinggal kau dah buang semua ni. Tapi yelah, lebih nak buat macam mana kan. Dah dapat dah diberi anugerah tu kan. So tahniah lah Tan Sri Lim Kit Siang. Dia orang boleh samakan. Sebut tu kan rasa nak muntah. Terbelit-belit lidah sebut. Mereka nak samakan anugerah Tan Sri ni sama dengan anugerah Tan Sri Lee Lam Tai dulu. Tapi sebenarnya diorang tak tahu Lee Lam Tai ni bukannya bersama DAP masa dia dapat anugerah tu. Betul tak producer?
Dia bukan pasal tu latar belakang siapa Lim Kit Siang. Ni penyokong Najib apa semua kan. Korang tak tahu ke Lim Kit Siang punya orang apa yang selama ni memburuk-burukkan apa Najib, Rosmah apa semua tu. Takkan tak tahu siapa ke? Berapa Betul. banyak dah. Allah, hanya disebabkan sekarang dah cium mulut sama-sama sebaik aku tak tersebut. Muam-muam macam tu kan. Terus semua sebelum ni apa dia buat halal. Bagi dia Tan Sri. Aduh mak ai. Olivia. Aku dah penat marah dah ni. Tak adalah Fahmi Fazil tak telefon. Dia kalau dia nak telefon, sebelum telefon dia tengok live ni dulu. Ada tak mengutuk? Sekejap Nazrin, sorry ada orang call pula. Allah mak busy ya. Orang glamour lah kan. Okey, lagi apa Ni dia kata ni. Puan MVP ni kata polisi UMNO nak selamatkan Wak Jahid saya. Siapa yang cakap? Ada penonton nak selamatkan Wak Jahid. Bukan saya cakap ni orang apa penonton kita yang cakap. Betul lah tu. Dia kalau lah bukan sebab nak menyelamatkan diri dia, tak adalah dia buat this political movement untuk bersama dengan PH. Betul. Nazrin, saya hari ni saya baru bercakap dengan orang yang dah lama dalam UMNO dan dia kata apa tahu? Dia kata Wak Jahid ni dia buat UMNO ni macam parti bapak dia je, dia cakap. Parti bapak dia macam parti dia lah. Jangan salahkan arwah bapak dia. Yelah, macam buat parti dia sendiri je. Dia tak fikir ke perasaan akak umbi UMNO apa semua, suka-suka buat decision apa semua. Okey, sebelum saya teruskan komen nak minta penonton kat luar sana, pertama sekali tu ada saya punya nama tu, pergilah like, follow page TikTok saya. Korang ni dengar aku marah-marah, lepas tu korang tak nak like, tak baik tau. Okey, dan jangan lupa share kita punya live ni dekat mana, especially guru-guru UMNO tu, biar orang terbakar sikit. Aku memang suka buat orang UMNO terbakar ni. Ya, betul. Jadi tadi pasal apa ni, saya tanya orang yang totok UMNO. Diorang cakap masa PRN bila tanya nanti nak undi siapa, nak undi pasal siapa, selamatkan kan? Zahid buat pasal parti sendiri semua tu kan. Dia kata buat macam parti sendiri. Lepas tu Olivia, sekejap sebelum saya terlupa yang pasal tadi tu kan. Pasal buat parti sendiri, apa benda semua buat macam parti sendiri dia punya, bukan milik akar umbi macam dia punya kan. Okey, ini satu benda yang pernah diceritakan oleh somebody yang daripada circle Zahid sendiri tau. Dia masa tu untuk backup semua tindakan Zahid ni, dia kata pada saya, mereka yang berniat jahat pada UMNO akan macam akan terkena sumpahan. Tak jadi punya. Dia kata mesti akan tombang, mesti akan dia. Baik. Kau tengok pada hari Zahid Hamidi tombang nanti, pada hari dia masuk penjara ataupun apa saja yang berlaku pada dia, aku nak jumpa, aku nak cakap kat muka dia. Kau yang cakap sendiri kan. Inilah. Betul kau cakap tu. Orang yang berniat jahat terhadap UMNO akan kena nanti. Kena simpan live ni, save. Biar sejarah membukti ataupun menunjukkan siapa sebenarnya yang salah, siapa sebenarnya yang betul. Salah dah betul tu. Betul. Jadi tadi sambung Nazrin, apa yang saya cakap tadi sebelum terlupa. Bila kita tanya, dia kata saya dah memang lama, saya memang pengundi UMNO. Even masa PRU 15 pun diorang memangkah Barisan Nasional kan. Tapi dia kata tahun ni dia kata dia dan family dia dengan kawan-kawan dia, diorang memang dah pakat dah tak nak pangkah UMNO. Itu pengundi pandan ya. Betul Olivia. Ni saya nak tunjuk something kat penonton Sekejap saya cari dulu kalau kau jumpa. Tutup kita punya nombor IC. Berapa lama dah jadi ahli? 16 tahun. Nampak ni. Ni bukan sembang tau. Nampak? Nampak muka ni. Nampak ni. Nampak? Ni ahli tau. Ingat apa? Jadi bolehlah aku nak cakap apa semua. Terus aku cakap lah kalau, tapi sebab saya mengundi di negeri yang telah pun buat PRN, jadi saya tak boleh nak mengundi dalam PRN kali ni. Tapi kalau saya boleh mengundi, confirm saya takkan undi UMNO. Saya takkan undi UMNO. Berpuluh tahun aku undi UMNO. 20 tahun 21 marah betul sampai Nazrin. sekarang dah berapa sesi 3, 4 PRU apa semua 5, kan. Confirm aku pangkah semua sebelum ni UMNO. Tapi kali ni minta maaf lah. Ada orang tanya. Aku bukan pengundi. Ada orang tanya, abang ni saing-saing Papa Gomo ke? Bro, sama Papa Gomo jambang panjang bro. Aku sikit je baru. Dia tak nak tumbuh panjang. Tapi yang penting aku tak adalah bernazar sampai lepas tu tunggu orang lain potong rambut. Tak adalah. Bro, Gomo kalau tengok, sorry gurau-gurau sikit.
Ya, itulah dia apa yang ramai orang tak puas hati dan especially pengundi-pengundi di Selangor ni. Selangor ni sebenarnya banyak isu sebenarnya Nazrin, tapi diorang sibuk dengan isu di Kelantan. Saya pun tak faham apa yang orang sibukkan dengan Kelantan ya. Alah, biasalah bila negeri sendiri diorang tak tahu macam mana nak dibuat, diorang Ah, sibuklah pasal negeri orang lain. ya, Kau sebab cerita pasal air kat Kelantan, kau orang kat Selangor, aku duduk Selangor kot, duduk Selangor KL kot. Selalu je Selangor tak pun ada tak ada air. air. Lepas tu janganlah kata air bersih sangat. Kalau KL Selangor ni, kalau tak ada water filter, kau ingat boleh ke apa masak air direct macam tu? Betul. Berbau bang. So tak payahlah sembang pasal negeri orang sangat. Kau punya negeri sendiri banyak masalah. Ya, Ha. ada macam-macam. Air tak bersih, isu tanah, isu sampah. Betul. Sampah dekat rumah flat sebab tak dikutip. Ya, betul. Kan? Kontrak Sibuk dengan isu Kelantan. Itu yang tak faham. Selangor banyak masalah, buka mata lah. Jangan kau tengok jalan Selangor, aku cukup risau tahu tak. Kalau beli ganti tayar baru kan, tak tahulah berapa lama boleh tahan. Ganti absorber kejap je dah berbunyi-bunyi balik. Habis kalau dah jalannya kejap korek, kejap tampal. Korek, tampal. Betul. Macam contoh ada satu jalan dekat Setapak tu kan, jalan Genting Gelang tu kan. Cantik sebab atas ada highway, bawah cantik semua kan. Tiap-tiap kali dah cantik ni, ada orang korek lubang balik. Korek lagi. Tahu tampal tak kata. Dah kita langkah. Wah, habis kau. Ya, betul. Banyak jalan kawasan. berlubang. Kalau tak percaya, tanya bro Lando Zawawi tu. Ya. Macam-macam dah dia lalu dah. Jalan Sibuk pasal berlubang apa Kelantan semua. pula. Okey, jalan berlubang. Bila kita cakap pasal jalan ni, jalan berlubang apa semua, itu agaknya Rafizi mengeluarkan kenyataan. Dia nak mengeluarkan, dia propose, dia sell the ideas untuk ni, apa ni? Yelah, orang buat sendiri jalan. Belanjawan kecil. Maknanya kalau kata jalan tu berlubang, kita boleh mohon bajet untuk betulkan jalan. Dan bila saya baca Olivia dia punya ni, dia kata sepatutnya boleh minta peruntukan direct daripada hal ehwal ekonomi kementerian dia lah, kementerian ekonomi ni. Belanjawan kecil infrastruktur dia kata. Banyak benda. Saya yang duduk kat sini kan, bila baca dia punya ni kan, saya duduk fikir dia punya mekanisme, dia punya banyak betul loh. Dia nak macam dia kata dia nak kurangkan birokrasi. Maknanya kita tak perlu melalui layer by layer punya birokrasi. Itulah kita boleh pergi direct dekat Kementerian Ekonomi. Kalau macam tu permohonan tu yalah, dia maksudnya kita ada, contohlah depan rumah saya berlubang, tunggu tak buat-buat, saya nak mohon sendiri. So saya kena mohon untuk dapatkan tar. Okey, soalan dia, macam mana dia nak sahkan yang saya ni pemohon yang genuine? Betul ke depan rumah saya berlubang? Takkan setakat gambar, saya Photoshop edit je kejap je. Yang kedua, lepas tu macam mana penilaian pula? Dia punya saiz berapa banyak? Yang ketiga, dia punya pelaksanaan tu takkan dia data kerajaan hantar tar depan rumah. Itulah dia. Tampal jalan ni bukannya letak tar cukup. Nak kena ratakan. Kalau tak, turun naik macam tu semua. Lepas tu kita punya majlis perbandaran tu buat apa? JKR buat apa? Banyak benda tu kan nak kena fikir. Jadi mana kita nak dapat kontraktor? Itulah masalahnya tu. Rafizi ni perangai dia macam ni. Sama macam dia nak buat IPR dulu kan. Dia punya sembang macam benda tu confirm okey je pelaksanaan. Tengok sampai sekarang berapa banyak vending machine ada je. Dia cakap tu macam benda tu game changing punya keputusan, tapi kita ada 10 lah vending machine. Itu satu kejayaan daripada kosong. Baru 10. Astaga. Cerita hari tu macam puluh-puluh ribu nak dibuat kan. Korang-korang boleh membantu B40 keluar daripada kemiskinan. Kalau dah 10 Olivia. Ya, 10. Ni betul 10. Producer, kau boleh confirm tak 10 kan? 10. Aduh, hai. Sepatutnya kita, itulah yang saya pelik. Rafizi ni portfolio dia ekonomi. Kenapa dia sibuk dengan nak suruh tanam sayur belakang rumah, sibuk dengan orang yang nak betulkan jalan. Itu semua dah kerja JKR, kerja Majlis Perbendaharaan, kerja kau ahli parlimen. Kau bawa isu dan tugas dia adalah Menteri Ekonomi. Buatlah master plan ekonomi. Jangka masa panjang macam mana, jangka masa pendek macam mana nak ni kos sara hidup apa semua. Ni ada satu komen. Jangan bang, nanti kena hentam dengan Nazri Hamdan baru tahu. Ada aku kisah. Olivia cakap pasal tu kan. Kalau betul lah
Kalau betul lah nak membantu selesaikan isu yalah lambat ke jalan lambat turap ke nak kena orang semua buat sendiri kan. Daripada buat yang macam dia nak cakap dia nak buat ni, dia bagi idea free lah kat Rafizi. Baik kau develop satu apps bagi yang mana ada direct communication di antara pengadu dengan pihak yang bertanggungjawab. Macam contoh kalau jalan tu kena hantar dekat prosedur biasa pergi kat mana? Majlis daerah ataupun terus direct kepada JKR, mungkin buat direct kepada JKR, nanti JKR boleh filekan balik report kepada majlis daerah yang benda tempat tu dah dibuat. Jadi guna apps ada direct communication lagi bagus. Tak payahlah nak write the apa ni orang kata gimmick macam ni lah Fizi. Alah kau dah jadi menteri kot, bukan pembangkang. Apps tu siapa pula yang dapat projek? Diorang sebelum ni pun ada apps tau, apps iClean. Untuk tu? Untuk apa ni mengawal apa ni maknanya untuk apa ya supaya pengutipan sampah tu lebih efisien. Kalau tak silap saya ada iClean punya app. Dan tapi replicate je lah guna yang tu untuk buat jalan pula. Tapi yang tu iClean tu dia tak gunakan sepenuhnya di negeri Selangor. Dia guna satu state je. Dia masalah ni kan bila di bawah apa ni kerajaan ni semua apps ni kan asyik hang je, orang malas nak guna. Ya betul. Yang setakat ni yang saya rasa okey sikit MySejahtera lah, bukan nak puji lah. Lancar lah kan. Boleh cepat tengok update apa kan kita ni kena kuarantin apa semua kan. Boleh. Itu lah yang okey. Nak buat pergi appointment ke klinik apa semua boleh lah. Tengok guna macam hari tu apa apps tukar JPJ apa benda tu yang mai tukar JPJ apa producer JPJ punya apps. Punyalah susah sebab kan nak online hotel nak masuk punyalah susah ya Rabbi. Itu apps. Setakat ni saya pun guna Flexi Parking punya apps. Itu under negeri Selangor. Maknanya kalau kita parking kat mana-mana negeri Selangor ni dia dah banyak improve lah. Kalau dulu ya Allah teruknya, tapi sekarang dah banyak improve dah. Jadi bila nak buat apps tu cost dia bukan murah ya. Puluh-puluh ribu pun. Jadi kalau kata nak buat apps tu, macam mana agaknya dia nak buat apps tu pula? Dia kalau apa bukan kaki sakau ni, dia akan fikir cara untuk buat dengan cara yang murah. Dia develop kita rasanya ada JLC yang dalam apa apps development punya industri ni kan. Betul. Gunalah. Tak adalah kau kena charge mahal sangat JLC kot. Ini nak bagi dekat kawan-kawan. Memang kena potong leher lah. Kena macam serah tengkuk untuk disembelih kan. Memang kena sembelih lah. Tak faham. Okay. Last sebelum kita end kita punya live ni. Aku pun penat lah sebab banyak sangat marah hari ni kan. Penat rasa macam nak habiskan live cepat-cepat. Okay. Last nak tanya Nazrin ni. Okay. Katalah sekarang ni kebanyakan yang berdepan dengan apa ni pendapatan yang ada masalah pendapatan untuk apa ni macam mana nak cakap Sekarang ni golongan yang tersepit adalah golongan M40 tau. Sebab golongan M40 ni antara orang yang paling banyak bayar teks dan diorang tak dapat bantuan disebabkan gaji minimum apa semua kan. Macam B40 dia adalah bantuan dia tapi M40 ni susah nak dapat bantuan. Dah lah kena bayar teks, bantuan tak dapat, subsidi pun. Betul. Ada orang yang masa tu M40 tapi bila dah tak kerja memang tak dapat bantuan. Siap lagi ada hutang teks lagi dengan kerajaan. Jadi kena bayar pula hutang teks tu. Okey, lepas tu M40 ni kira golongan kelas menengah lah. Jadi kerajaan sepatutnya dia bawa keluar golongan kelas menengah ni. Jadi kat sini saya baca hari tu ada expert cakap, dia kata kalau kita tak dapat turunkan kos sara hidup, dia kata the only way jalan keluar untuk tingkatkan kesejahteraan hidup ni adalah dengan meningkatkan pendapatan. Apa pendapat Nazrin? Sebab sekarang ni kerajaan kita dia tak ada master plan lagi. Macam mana nak keluarkan rakyat ni daripada kesusahan? Itulah daripada awal pentadbiran Anwar Ibrahim sampai ke sekarang. Jangan kata saya tak bagi can. Macam saya sendiri personally kan. Saya sebulan pertama Anwar Ibrahim pegang jawatan Perdana Menteri ni, saya diam. Walaupun saya bukanlah terus teranglah cakap bukanlah peminat Anwar Ibrahim dan bukanlah penyokong Anwar Ibrahim ke, tak ada apa yang saya suka tentang Anwar Ibrahim ni. Cakap terus teranglah kan. Betul. Orang kata bias, memang bias lah, memang tak suka Anwar Ibrahim. Tapi tetapi at least daripada awal tahun daripada awal pelantikan dia sampailah sebulan lah kalau tak silap saya saya diam. Saya nak tengok dia buat macam mana. Lepas masuk bulan kedua, saya ada bersuara sikit-sikit tapi okeylah sebab
suka tak suka, dah dia PM kita, PM Perdana Menteri Malaysia kan, nak tak nak kena bagi can jugalah. Masuk bulan ke-3, masuk 100 hari, kau ni nak jadi PM ke tak nak, 25 tahun kau bersedia untuk jadi PM, takkan kau tak fikir kalau aku jadi PM aku nak buat apa? Betul. Takkanlah tak ada persediaan. Tak ada persediaan dari segi polisi ekonomi, daripada polisi sosial, macam-macam lagi lah. Kenalah tahu nak bawa negara ni ke hala tuju mana. Orang lain macam contoh macam Tun Mahathir, okey, dia memang ada banyak masa untuk jadi PM. Lepas tu macam Pak Lah dapat 1-2 penggal je. Okay, Najib pun 2 penggal kan. Diorang semua dia ikut succession plan. Pak naik dia. Macam Anwar ni, orang lain semua ada succession plan tu, dia punya preparation dia tak apa-apa sebab dia, bila succession plan ni bukannya confirm kau seterusnya akan jadi Perdana Menteri seterusnya. Betul. Kalau macam Anwar ni, dia ada masa 25 tahun untuk buat preparation untuk menjadi seorang Perdana Menteri. Nak bawa Malaysia ke mana? Takkanlah kau tak boleh daripada awal tu fikir betul-betul apa aku nak buat, apakah filosofi ekonomi yang paling sesuai dipakai ketika keadaan teruk macam ni, ketika pelabur asing susah nak cari orang pelabur asing yang daripada negara asing tu, kat negara sendiri pun dia orang tak melabur, nak suruh datang negara kita melabur, memang tidak lah. 25 tahun takkan tak boleh nak fikir. Dia memang dia sebenarnya dia menganggap yang sampai bila-bila pun tak akan dapat jadi PM. Dia memang dah rasa agaknya dia PM tepi selamanya, tiba-tiba menang pula. Tiba-tiba dapat jadi PM pula. Menang pun. Bukannya dia kursi banyak pun. Seri. Cukup pun apa. Cukup kan? Minimum untuk dapat simple majority pun tak dapat. Jadi kalau bukan sebab Wak Jahid ni bagi lifeline kat dia, tak dapat jadi Perdana Menteri tu. Betul. Dia terkejut tu. Dapat akhirnya. Ada orang tanya Nazrin, adakah meningkatkan pendapatan itu maksudnya naikkan gaji minima? Tak semestinya. Dia ada banyak cara. Sebab tu dia kena prepare dia punya master plan. Dia macam ni lah Olivia. Kita kena simpelkan masa tak banyak, dan kalau nak cakap pasal macam mana peringkat pendapatan ni apa semua, tu kena satu topik baru. Kena betul-betul masa, kena ulas betul-betul. Dia simple macam saya cakap tadi. Polisi datang daripada yang paling top. Kita takkan nak buat polisi style bottom up. Takkan rakyat yang tentukan polisi negara. Betul. Dia orang kat atas lah kena tentukan polisi negara. Yang kat bawah menghala ke bawah ni orang kata top to bottom yang tu. Yang tukang melaksana. Execution. Jadi kalau nak cerita tak kisahlah pasal nak ingkat pendapatan ke ataupun kawal kos sara hidup ke whatever, kena datang daripada atas. Tapi kalau hari-hari dia sebut pasal jimat apa jadah je. Hutang negara. Kalau tak nak bagi, dia cakap bagi alasan hutang negara, dia bagi alasan jimat, nak tarik subsidi, nak kena berjimat, semua itu hutang je. Negara masih ada hutang. Itu kau jadi Perdana Menteri, kau buat apa? Betul. Takkan tak ada inisiatif untuk mengurangkan hutang? Tak, dia hutang ni kita tak perlu kurangkan. Hutang negara ni tak perlu kurangkan. Negara lain hutang jauh lebih tinggi daripada KDNG apa semua. Bukan isu macam tu. Sebab saya cakap senang je konsepnya. Macam Olivia cakap lah, kalau kita punya hutang kita tak boleh nak kurangkan, kita naikkan pendapatan negara. Betul. Kalau hutang dekat sini, pendapatan kat sini, hutang naik sini, pendapatan naik kat sini. Ya, betul. Itu je caranya. Jadi macam saya cakap lah, Anwar ada 25 tahun. Kenapa tak boleh nak prepare lah? Sepatutnya dah prepare, patutnya kau dah ada tim ekonomis power kat belakang tu. Jadi je PM 3 bulan polisi. Tinggal buat implementation je. Dah siap semua. Betul. Ini lagi ambil masa 6 bulan, 3 bulan pun tak ada apa lagi. Ni dah bulan 6, maknanya dah 7 bulan kan? Lebih kurang. Abang Zah cakap dia dah 15 lawatan ke luar negara. Yang tu ada masa pula. Itu kena tanya Abang Zah tu berapa banyak tu. Tapi yang penting bukan sikit lah naik private jet kan. Mesti dah juta-juta dah tu. Kos tu. Kan? Betul-betul guna fasiliti kerajaan. Kalau orang lain mau dia ni kan. Okey. Kita nak end live kita dulu. So nanti kita akan ada live lagi sekali di siapa punya? Akaun IMA. Dalam masa 15 minit. Terima kasih banyak-banyak kerana yang menonton. Jangan lupa like, follow Olivia, follow Nazrin Norani. Kita ni sebenarnya dah kena shadow ban ni, tapi tak apalah. Cuba like apa yang boleh bantu kita orang. Tolong share kan, minta lah makin ramai orang nampak semua kan. So kejap lagi korang standby dekat ni dekat IMA punya TikTok. Tahu. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you. Assalamualaikum.
Teruk. Betul-betul dia shadow ban lah account I. Follower banyak tu. Kenapa? Oh lah, dah ada nothing to do with